Yang menganggap bahawa Datuk Seri apabila 42 bilion jumlah yang besar digunakan oleh 1MDB, apa tujuannya? Kerana mereka tidak lihat jumlah itu dibelanjakan ke mana. Tahu-tahu perlu membayar hutang. Dan kita sebutkan tadi bahawa rasionalisasi ini akan memberikan pulangan sekitar 40 bilion bertujuan untuk melangsaikan hutang. Sedangkan 42 bilion yang asal itu dalam bentuk apa? Apakah semata-mata semuanya rugi? Bagaimana kita nak menjelaskan kepada rakyat yang tak faham ini? Ya, kalau kita itu sebab saya kata bila kita bercakap tentang hilang wang atau tidak, daripada mana asas yang kita nak bolehi sumber tersebut? Mesti daripada penyata kewangan. Betul. Kita tak boleh ambil dan itu. Jadi seperti mana saya nyatakan tadi, 18 bilion digunakan untuk pembelian jana kuasa elektrik. Jadi yang ini kalau kita lihat pada 31 Mac 2014 ya, pendapatan kasar daripada jana kuasa elektrik ini adalah sebanyak 3.8 bilion ringgit. Ditolak kos dan sebagainya oleh kerana kos kewangan dan sebagainya tinggi. Jadi pada pertama kali dalam sejarah MDB pada 31 Mac 2014 dia mengalami kerugian. Lebih daripada 600 juta ringgit. Itu maknanya pembelian jana kuasa elektrik ini satu pembelian yang feasible. Itu sebab sekarang sebenarnya banyak syarikat yang nak beli bila dengar YMDB nak melepaskan. Kedua, kita bercakap tentang tanah ni. Tapi tanah ni sebenarnya kosnya tak tinggi, ada 1.7 bilion. Kemudian yang saya sebut tentang aset keuangan tadi. Sebanyak 15.4 bilion. Sekarang 16.5 pasal 31 Mac 2014 hingga sekarang ada perkembangan. Dan kemudian satu lagi tentang yang saya kata tadi, perbelanjaan keuangan 5.8. Mana ia digunakan secara yang produktif. Jadi bila kita lihat dari segi aset dari 31 Mac 2014 hutang 41.8 bilion. Tapi jumlah asetnya adalah 51 bilion. Itu telah keseluruh aset. Itu ada dalam penyata kewangan. Ada yang menganggap bahawa Datuk Seri pun menyebut bahawa semua ini boleh dibuktikan kalau kita melihat kepada penyata kewangan. Tetapi timbul kemusykilan apabila beralihnya daripada KPMG pergi pada Deloitte. Ada yang menganggap bahawa kedua-dua auditor gergasi ini berkomplot untuk menyembunyikan sesuatu. Justru pertukaran itu berlaku dalam keadaan yang getir sebegini. Bagaimana kita boleh menjelaskan itu? Mana-mana organisasi daripada individu baik kepada institusi ia bergerak tertakluk kepada sistem rule of law. Kalau kita lihat siapa dia KPMG, siapa dia Deloitte. Deloitte adalah firma perkawanan atau auditan yang paling besar di dunia. Mana perkara KPMG masuk dalam kategori antara yang 4 terbesar. Cuma kita tanya diri kita, apa guna dia nak menyorok maklumat? Tidakkah dia nanti kena tarik lesen? Kerana di situ jelas ditulis. Transaksi kewangannya adalah mengikut kepada piawaian kewangan antarabangsa. Ini bukan soal yang mudah ni. Dan ditandatangani oleh semua dia punya dia kata partners dalam bidang itu. Jadi ini yang berlaku. Kemudian pertukaran antara KPMG kepada Deloitte. Dia apa yang berlaku oleh sebahagian besar syarikat di dunia setelah 3 tahun jadi auditor. Mereka akan buat keputusan sama nak teruskan ataupun nak sambung. Dan dalam konteks ini pihak YMDB merasakan kita ikut piawaian antarabangsa, kita tukar. Kerana ini nombor 1 di dunia. Jadi bermakna bahawa among the top 4 kepada yang tertinggi, tentulah ini lebih baik daripada itu.